الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قدس الله سره. Bermula misal yang kedua, artinya misal wajib akli dan wajib syar'i pada makhluk, iaitu seperti berdiri seorang kepada sembahyang, maka jatuh berdirinya pada waktu dan pada tempat dan atas sifat yang diketahui oleh Allah Ta'ala akan dia dengan ilmunya, dan yang dikendaki akan dia dengan iradahnya, dan yang diadakan atasnya dengan kudrahnya, iaitu dipanggil wajib pada akal, dan tiada jatuh pada yang tersebut itu dipanggil mustahil padanya. Tuan Pengarang menarik perhatian kita ialah memisalkan dalam ibadat yang selalu dan sentiasa kita buat saban hari, itulah as-salah. Maka dalam sembahyang ni boleh dikeluarkan dua pecahan. Satu dipanggil hukmil akli dan satu hukmil syar'i. Ya, contoh dia buat misal wajib akli dan juga wajib syar'i. Sembahyang itu sendiri adalah wajib syar'i. Apa makna wajib syar'i? Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Barang yang diberi pahala bila kita buat. Sembahyang kita buat boleh pahala. Sembahyang yang wajib 5 waktu. Wa yu'aqabu ala tarki, dan diazab apabila kita meninggalkan dia. Bidalil qaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdalilkan dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, man taraka salata muta'ammidan abqahu Allahu fi nari samanina hukbah wa fi kulli hukbatin samanina sanah. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang fardu zuhur ke asar dengan sengaja, dengan malas dia, ya, maka dicempak dia, dihumban ke neraka Jahannam selama 80 hukbah. Satu hukbah 80 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Yalah tuan. Kalkulator dari nak kira. Pecah kalkulator. Satu waktu. Kalau dua, ya, dia meninggal tu dengan sengaja, dan dia mengaku bahawa tu kesilapan dia. Kemudian tak sempat dia qada. Dia tangguh qada, malaikat maut pun sampai. Maka itu balasan dia. Kalau dia tinggal dengan sebab ingkar, dia kata sembahyang ni kan wajib pun, orang Arab dia wajib, itu murtad, kekal neraka selama-lama terus. Itu kekal selama-lama, khalidina fiha abadah, kekal selama-lama. Itu bahasan syar'i. Bahasan syar'i, mana hukum syara'. Ma yusabu ala fi'li, diberikan pahala yang besar bila seorang tu mengerjakan sembahyang wajib. Sunat dia tuan-tuan, dalam hadis Nabi kata apa? Raka'atayil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh. Tuan-tuan sembahyang sunat subuh tu, bukan fardu, sunat tu. Harga dia tu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih besar daripada dunia dan isi dunia. Tu baru 2 rakaat. Belum sembahyang fardu. Sembahyang fardu lagi besar. Sembahyang fardu 70 kali sunat bersama satu fardu. Lagi besar. Mana kalau sembahyang subuh tu, ya, kita sembahyang 2 rakaat tu, harga dia lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Kita kalau mati 10 kali pun tak dapat suku dunia kan. Ya. Kita hidup 10 kali, mati kerja balik, mati cari balik, nak cari suku dunia belum tahu dapat. Ini hanya 2 rakaat sunat subuh. Bayangkan ganjaran yang disediakan oleh Malikul Muluk, raja segala raja, pemilik sekalian alam, sekalian makhluk, wallahu ta'ala. Begitulah dibalas yang besar-besar kan, ya? Kalau 70 kali ganda pula, ya, maknanya sembahyang subuh tu lagi besar. Belum sembahyang lain, ibadat yang lain, Masya Allah. Sebab tu dunia ni tidak layak untuk diletakkan mana ganjaran yang besar Tuhan letak semua di akhirat. Ya.
Sebab dunia tak muat dan kecil sangat ada banding dengan ganjaran-ganjaran yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur dengan pilihan, kasih sayang, kurnia Tuhan, inayah dia, hidayat inayah dia dapat kita menjadi ahli salah, orang yang mengerjakan sembahyang. Semua pilihan dia. Jangan kita sembahyang kita rasa kita pandai hebat pula, tak ada apa dan kita ni fakir hina dengan Allah Taala. Dia yang beri, dia yang tunjuk, dia yang pimpin kita. Kalau dia tak pimpin, dekat masjid pun tak datang kan. Kalau dia dipimpin jauh macam mana boleh sampai. Itu semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Atau dari segi hukum syar'i. Sembahyang dari sudut syar'i. Kalau dari sudut akli, ini kita bincang ni. Jadi sembahyang dari sudut akli, hukum akal dia apa? Iaitulah seperti berdiri seorang kepada sembahyang. Tadi kita sembahyang maghrib kan Maka jatuh berdirinya, jatuh tu mana berlaku sembahyang di pada waktu dan pada tempat. Sekarang waktu kita sembahyang maghrib, tempat di Tambak Paya, masjid baru Tambak Paya ni, atas sifat yang diketahui Ta'ala, dengan gerak diam, serokok, kita sujud sampai salam, semua dalam ilmu Tuhan. Bahkan sebelum ada alam semua dah ada ilmu Tuhan, dah siap apa yang akan berlaku dan dikendaki. Mana kita sembahyang tu adalah kehendak Allah Ta'ala, taksis iradat dah siap pada azal lagi. Bukan baru sekarang Tuhan nak ijaz tak. Kita manusia yang fakir, yang hina ni pun kalau buat projek, buat kerja semua ada kertas ke? Tak kerja. Itu kita yang jahil. Ni Allah Ta'ala lagi lah, Tuhan punya sekalian. Sebelum ada alam ni sudah ada dalam ilmu dia. Dipanggil ta'luk inkishaf, nyata terang di dalam ilmu Tuhan apa yang akan berlaku. Jadi kita sembahyang tu siap dah ada dalam ilmu Tuhan, dan kita sembahyang juga dah ada dalam taksis iradat pada azal lagi. Dia panggil ta'luk tanjizi qadim bagi iradat, dah siap. Tu pandang dari sudut itu, dan diadakan atasnya dengan kudrah. Kita bergerak tu semua dengan kudratillah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kita. Apa perbuatan kita? Qiyam, rokok, tidak sujud sampai salam. Itu adalah dalam taksis, dalam taksirul kudrah. Semua dalam kekuasaan Allah Ta'ala, kuasa dia. Kalau pandang dari sudut itu, sembahyang kita terikat dengan ilmunya, sembahyang kita telah ada dalam taksis iradat, dan semua itu dalam ta'luk kudrat. Pandang dari sudut itu dipanggil apa? Wajib akli. Itu panggil wajib akli. Apa makna wajib akli? Ma la yutasawwaru fil akli adamuhu ay intifa'uhu. Itu wajib akli. Kalau wajib syar'i tadi, ma yusabu ala fi'li, barang yang diberikan pahala ganjaran yang besar bila kita lakukan. Itu syarak. Adapun akal, mana akal tak terima. Ma la yutasawwaru fil akli adamu. Akal tak terima, maknanya tak berlaku benda yang sedemikian. Akal tak terima, maknanya akal kita terima yang tadi. Maknanya kita lakukan sembahyang telah ada dalam ilmu Tuhan. Sembahyang kita adalah taksis iradat Tuhan. Gerak geri kita adalah taksir kesan daripada kudrah, dan kudrat maknanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada dua sudut. Ada satu sudut kita pandang dari sudut hukumil akli, dari sudut satu sudut kita pandang dari hukumil syar'i. Dan sembahyang tu, kita sembahyang dah, dia dah siap benda tu, kuati jalan tadi. Betapa hebatnya kuasa besar Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Dan jatuh berdirinya bagi yang tersebut itu dengan iktibar tuntutan Allah Ta'ala. Ini syarak lah. Kita sembahyang tadi maghrib adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan kata aqimus salah, dirikan kamu akan sembahyang. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang 5 waktu ini adalah kitaban, ketetapan, kewajipan mawqutah yang diwaktukan, siap. Maghrib terbenamnya matahari sampai ghurub, habis matahari kan masuk dalam waktu maghrib, syapak merah habis, masuk dah isyak, habis ke isyak pula sampai terbit fajar. Itulah mana waktu al-muwaqqat yang telah diwaktukan oleh syarak. Dan akan sebagai tuntut yang putus. Sebab tuntut dalam fiqh kita ada dua. Tuntut yang jazam, yang putus, itu dipanggil wajib. Kalau tuntut tak putus, mana buat dapat pahala. Kalau tak buat pun tak apa, tak berdosa. Itu sunat. Jadi nak membahagikan ni, ini kerja mujtahid para ulama besar. Dia mengistimbat hukum daripada Al-Quran dan hadis, dari lapas amar suruh tu. Suruh tu bentuk apa? Suruh ni wajib ke, suruh ni sunat ke? Atau dia orang olah dengan nas-nas, dengan kaedah-kaedah hadis. Kita pakai ni dah siap. Itu makna.
akan sebagai tuntut yang putus. Maknanya kalau tak buat berdosa, itu dipanggil wajib. Iaitu dipanggil sini kalau tuntut begini dia panggil wajib syar'i. Wajib dan dibangsakan kepada syarak namanya. Dan tiada berdirinya itu, mana dia tak dirikan semayang, hukum dia ya tadi wajib buat. Kalau tak, hukum dia ialah haram. Apa haram? Ma yusabu ala tarkih wa yu'aqabu ala fi'lih. Barang yang diberi pahala bila kita tinggalkan dia. Dan kalau kita buat, ada boleh dosa. Maknanya kalau kita buat apa? Buat meninggalkan semayang, berdosa lah. Kalau tak buat tu, kita tinggalkan dengan makna kita buat, dapatlah pahala besar di sisi Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Dan jika ada tuntut suruh perbuat itu sebagai tuntut yang tiada putus, maka dinamakan akan dia amrun sunnah. Mana urusan sunat. Semayang sunat qabliyah ba'diyah, itu dipanggil sunat. Buat besar pahalanya. Kalau tak buat, dia tak sampai taraf berdosa tidak. Seperti berdirinya membaca kunut. Ya, kita semayang kemudian kita baca kunut. Itu dipanggil apa? Sunat abad. Abad daripada kalimah ba'dun, mana setengah. Pahala abad ni separuh daripada pahala fardu. Jadi kalau kita tinggalkan, maka hukum dia tidak membawa kepada haram. Ya, tidak membatalkan sembahyang. Cuma sunat kita tampal dengan sujud sahwi. Itu saja. Kunut ya. Lepas tu kunut dia ada 3 peringkat kan? Kalau kita semayang, kita lupa kunut. Kita pun nak turun, teringat tak kunut, maka sunat patah balik. Selama belum sampai had rokok atau lebih had rokok. Kalau dah sampai lebih had rokok, dah turun tapi belum sujud, dia teringat, boleh patah balik baca kunut, tapi kena tampal sujud sahwi. 2. Yang ketiga, apabila turun dah sampai sujud dah, dai kita dah masuk ittisabil fardi, dia panggil, dah bersepakat dengan fardu sujud, maka ketiga tu tak boleh kita balik. Kalau patah balik, hukum dia batal sembahyang. Ya, sebab sujud hukum dia adalah wajib, fardu lebih tinggi daripada martabat sunat. Ya, itu kalau sekiranya kita sembahyang maknanya berhubung dengan masalah kunut, ya kunut subuh. Kita mazhab Syafi'i sunat abad dia panggil. Berdasarkan hadis kana Rasulullah yaqnutu hatta yufariqud dunya. Ada Rasulullah SAW yaqnutu. Kana Rasulullah SAW yaqnutu. Kana khabar dia fi'il mudhari' dalam kaedah bahasa Arab. Yaqnutu. Qanata yaqnutu. Ya, maka diifadatil istimrar wa dawam. Memberi faedah sentiasa. Rasulullah mengerjakan kunut hatta yufariqad dunya, sampai Rasulullah meninggalkan bercerai dengan dunia, makna wafat baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang dipakai dalam mazhab Imam Syafi'i. Walhasil ada ikhtilaf, ada setengah ulama mengatakan tak sunat, itu jangan dijadikan satu perkara besar. Bid'ah, sunat, bergaduh tak sah. Dia nak buat, kita nak buat sudah. Ya. Ada mazhab rajin, ada yang malas pada. Dia tak nak buat kunut, ada. Kau pakai mazhab malas dia. Kan, wabi dakwah kan. Jangan bid'ahkan orang sembarangan dah kan. Kita nak tengok benda yang kita nak bincang, benda pokok usul. Ada benda forok tak ada bincang. Sebab makna fiqh pun maknanya apa? Benda ijtihad. Fiqh ni apa makna dia? Ma'rifatul ahkami syariah allati tarikuha al-ijtihad. Mengenal akan hukum fiqh ni yang mana jalan dia adalah ijtihad. Benda ada ijtihad. Bila ijtihad dia ada ikhtilaf. Ya, ulama ni pandangan gini begini. Kalau benda yang nas itu tak ada ijtihad. La ijtihad bin nas. As-salatu wajib. Sembahyang tu wajibatun. Itu tak ada nas. As-saum wajib. Puasa Ramadan tu wajib. Itu tak ada ijtihad lagi dah. Ya. Berijtihad benda yang ada, maknanya dalil zanni atau panjang perbahasan lah dalam kaedah usul fiqh dan seumpama. Seperti membaca kunut ya. Dia nak baca je kunut panjang kunut pendek kunut. Tu dia main tuan ni. Dia nak menikah ya. Jadi pegawai kadi tadi kata baca kunut panjang macam mana? Kunut panjang, kunut pendek, kunut. Aku sakal kepala kau orang gitu. Ya, dia main dengan tok kadi gitu. Ya, kalau kunut pendek Allahumma fir lahum. Boleh kita baca ya. Allahumma fir li ya.
Itu paling kurang. Contoh kita pergi tempat macam Mekah, Hambali dia guna. Dia panjang sikit, kita baca lah. Kita baca Allahumma ghfir, Allahumma ghfir. Atau kalau gambar Allahumma ghfir lahum. Kita baca doa tu. Tu boleh juga. Yang kuno biasa ini kuno panjang kita baca lah. Habis tu. Dan ada kalanya takluknya dengan tuntut meninggal pula. Iaitu kun syarak tinggal. Akan sebagai tuntut putus. Ya. Maka dinamakan dia nahyi haram, nahyul haramun, tegahan yang haram, ya. Wala ta'kulu malal yatim, jangan kamu makan harta anak yatim. Itu tegah haram. Ya, wala taqrabuz zina, jangan kamu zina. Itu tegah yang haram maknanya, ya. Seperti berdiri bagi iktidal dahulu dia bersumpah merokok. Ini contoh benda haram. Dia berdiri seperti berdirinya bagi i'tidal. I'tidal yang ambil kalimah i'tadala ya'tadilu i'tidalan, mana kembali. Ya, asal kita kiam, kemudian kita pergi rokok, kemudian kita kembali. Itu dipanggil i'tidal, kembali balik kepada kiam. Sekarang dia kembali seperti berdiri pada i'tidal dahulu daripada sempurna rokok. Mana tak boleh i'tidal, mesti dia rokok dulu sempurna. Sekurang-kurang itu makninah parka hatta tatma'inna raki'an. Itu dalam hadis sahih. Nabi kata hendaklah kamu rokok hatta tatma'inna raki'an, sehingga ada tumakninah. Apa makna tumakninah? Sukunun baina harakatain. Itu makna tumakninah. Diam antara dua gerak. Gerak pertama kita menuju kepada rokok. Gerak kedua kita meninggalkan rokok. Tengah-tengah tu rokok tu. Itu kena ada tamakninah. Kadar dia subhanallah, lebih kurang 4 second. Kadar tu jangan bergerak apa. Tetap amalkan tamakninah. Yang ni dia tak ada tamakninah. Dia pergi tidak, sedangkan rokok tak sempurna. Dia dua Allahu akbar sampai Allah midah. Jadi tak tuk mantul. Tahulah dia tidak, maka hukum dia apa tu? Kalau dibuat dengan sengaja haram, lagi batal sembahyang. Kalau dibuat terlupa dan diingat dalam sujud umpamanya. Dalam sujud dia confirm diingat memang tadi dia rokok tak ada tumakninah. Wajib terus dibangkit. Wajib tu dia bangkit terus di rokok balik. Yang tadi semua tu sebelum tu lara kosong balik. Maksud dia rakaat pertama balik. Itu maksud dia, ya. Ini contoh sempurna belum sempurna, dahulu dari sempurna rokok dengan sengaja. Itu dikait tu. Dikait dengan sengaja. Itu makna hukum dia haram. Kalau dengan tak sengaja atau terlupa, itu tak berdosa. Tapi bila dia teringat, dia kena datangkan cepat balik. Dan jika takluk dengan tuntut meninggal akan suatu, akan sebagai tuntut yang tidak putus. Mana larangan ni tidak sampai peringkat berdosa, itu maksud dia. Maka dinamakan akan dia nahyul makruh. Ya, dia panggil itulah karahat tanzih. Maknanya makruh. Tegah, tapi tegah yang tidak yang disucikan daripada sampai peringkat haram tidak. Seperti berdiri atas satu kaki. Dia semayang, bukan kaki dia satu, kaki dua saja diangkat macam tidur. Ya, hukum dia apa? Makruh. Kalau dia memberatkan sikit belah kanan atau diberatkan kiri sedikit untuk mengambil kekuatan, sebagaimana dibuat Imam Malik, itu tak apa. Imam Malik pernah 2 rakaat khatam Quran. 1 rakaat 15 juz, 1 rakaat 15 juz. Ya, pernah dibuat oleh Imam Malik. Jadi dia 15 juz tu dia berat belah kanan sikit. Rakaat kedua kan dia buat belah kiri sikit. Tapi bukan angkat kaki, ini dia angkat kaki. Maka hukum dia makruh. Sembahyang sah tapi makruh. Bagi kuranglah pahala dia, ya. Dan di dalam sembahyang dengan ketiadaan uzrin, tak ada uzur apa-apa. Kalau dia memang kaki dia sakit ke atau tak boleh berdiri tegak betul ke sengit sebab dia operation kaki patah ke, itu soal lain. Itu tak ada uzur. Yang ni saja-saja je dibuat pandai dia je. Maka ketiga itu makruh hukum dia. Dan ada kalanya takluknya dengan mengibahah akan suatu. Apa ibahah? Makna mengharuskan. Ya, bila harus maknanya kalau dibuat tak dapat, tak ada apa-apa. Tinggal pun tak ada apa. Tak berdosa, tak ada apa-apa. Artinya mengharuskan satu. Seperti berdiri seorang bagi kena menuntut kesenangan dua. Ya, kita berdiri itu saja nak rehat ke badan, begitu je. Ya, tanpa niat apa-apa, saja begitu je. Itu kosong.
Tapi kalau berdiri nak rehatkan badan sebab nak ambil tenaga, nak buat ibadat, jadi sunat balik. Dia tangga harus ni selama dia tidak jadi wasail, tangga kepada benda-benda yang lain. Kalau dia jadi hubungan pada benda sunat, maka benda tu jadi sunat. Kalau benda harus tu dibuat kepada benda makruh, dia jadi makruh. Kalau benda harus duduk saja kosong, dia buat benda yang diharam, maka duduk jadi haram. Ya, dia jadi betul harus ni harus betul-betul, mana tak ada dosa pahala, tak jadi kaitan dengan benda lain. Dia tidak ada rangkaian dengan benda haram, dia tak ada rangkaian dengan benda wajib, dia tak ada rangkaian dengan benda sunat, betul-betul kosong. Itu dipanggil ibahah. Itu harus sajalah. Dan ada kalanya takluknya dengan mengibahahkan satu, seperti dia berdiri saja, berdiri tadi bagi menuntut kesenangan jur. Maka kias olehmu, kata Tuan Pengarang, akan tiap-tiap pekerjaan itu atas ini misal sekaliannya. Semua pekerjaan kita dia tak terlepas dari hukum yang 5 tadi. Ada kalanya wajib, ada kalanya haram, ada kalanya sunat, ada kalanya makruh, ada kalanya harus. Itu satu contoh dia. Kemudian bab yang keempat dipanggil hukmil akal. Hukum akal bermula makna wajib pada akal. Jadi hukum akal itu dia ada 3. I'lam annal hukmal akli yanhasiru fi salasati aqsamin, al-wujub wal istilah wal jawaz. Ya, hukum akal ialah wujub, istilah, jawaz. Tapi orang Melayu kita dah biasa sebut wajib, mustahil, harus. Bolehlah. Juga nak bahas itu dia tak apa tepat lagi tadi. Dia tepat tu dalam kita Arab dia panggil wujub. Waw jim waw ba, wujub itu dipanggil hukum akal sebenar. Ya, diri mesti itu. Adapun kalau wajib itu sudah ittisaf. Dia sudah bersifat dengan wujub, dia panggil wajib. Ya. Baik. Sekarang kata wajib pada akal, barang yang tiada terima pada akal tiadanya. Mana akal kita tak terima kata tak ada, dia mesti ada. Seperti adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Maka martabat wujud Allah Taala itu ialah wajib. Apa nak wajib sini bukan wajib buat dapat pahala tinggal berdosa dah. Wajib di sini mana aklan pada akal. Mana akal tak terima, dia mesti ada. Dan segala sifatnya, segala sifat Allah Ta'ala, dan mengambil tiap-tiap jirim akan kadar zatnya daripada lapang. Itu wajib yang wajib baru, wajib makhluk. Satu wajib pada yang qadim, satu wajib dibuat misal, maknanya jirim yang baru. Zat baru kita ni kan, meja ni, kita semua ni, dia mengambil lapang, dia takhis sefarab. Ya, saiz dia berapa? 4 segi. Ya, 2 kaki, 4 kaki, ikutlah mengambil. Mana akal tak terima satu benda, dia tak ambil ruang, atau akal tak terima. Ya, itu maknanya satu misal dia. Mana dalil kata wajib, akal tak terima kata Allah tak ada, mesti ada. Sebab kalau tidak ada Tuhan, jawab dia, mana mungkin ada makhluk. Tuhan mana khalik. Ya, bila khalik tak ada, makhluk tak ada. Jadi wujud makhluk ni senang, dia menunjukkan tanda adanya khalik, mana pencipta. Satu. Yang kedua, taraf zat yang dikatakan khalik mesti dia ada mempunyai sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Ya, kalau dia tidak memiliki sifat ketuhanan, maka ternapi dia tidak dipanggil Tuhan. Kita ambil banyak perbahasan, kita ambil satu je. Di segi martabatul wujud, martabat wujud. Yang dikatakan khalik dengan makhluk, martabat dia tak sama tu. Ya, antara makhluk dengan khalik, antara asar dengan muasir. Asar kita semua ni yang panggil kesan kejadian Tuhan. Muasir yang memberi kesan huwallahu ta'ala. Baik, kita banding dari sudut martabatul wujud. Yang dikatakan Tuhan mesti taraf wujud dia adalah hakiki, dan martabat wujud dia adalah mutlak. Kalau wujud dia tidak hakiki dan tidak mutlak, dia tidak sah dikatakan Tuhan. Apa dia wujud yang mutlak, wujud yang hakiki? Mana kewujudan yang tidak didahului oleh ketiadaan. Kewujudan dia adalah asliyun, asli,
bukan arid baru datang. Maka makhluk wujudan kita semua baharu dah. Siapa tak ada suap beranak? Semua ada suap beranak. Bermakna suap beranak tu menandakan kita ada asal. Umur tak ada kita tahun apa? 40, tahun 60, tahun 70, tahun 80. Bermakna sebelum itu kita didahului oleh ketiadaan. Tiap-tiap benda yang ada dia didahului oleh ketiadaan, maka la yasihu, dia tak sah ya untuk mencapai kedua martabat ketuhanan, tak sah. Sebab apa tidak sah? Sebab dia asal tak ada. Bila nak ada dia berhajat tak? Berhajat kepada fa'il pencipta. Bila berhajat dia batal makna ketuhanan. Ketuhanan ni, Tuhan ni misi orang berhajat kepada dia, bukan dia berhajat kepada orang lain. Bila berhajat dia batal makna ketuhanan. Sebab itu martabat wujud terang menunjukkan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, martabat wujud. Iaitulah wujud dia adalah dipanggil qidam, mana sedia. Zat dia dipanggil qadim. Satu. Kemudian kewujudan Tuhan ni dia tidak bertemu dengan ketiadaan. Dengan makna dia baqa. Zat dia dan sifat dia baqa, kekal. Maka dinamakan dia Al-Baqi. Sebab tu setengah daripada nama, daripada asma nama Tuhan ialah Al-Baqi, Al-Awwal wal-Akhir. Awal tidak didahului ketiadaan, akhir dengan makna dia tidak bertembung dengan ketiadaan. Itu zat yang hakiki, atau dipanggil Zatul Mutlaq. Apa makna mutlak? Dia tidak terikat dengan sesiapa. Adapun sebaliknya lawan hakiki, majaz. Wujud kita makhluk semua dipanggil majazun. Apa makna majaz? Sandar sahaja, ambil nama sahaja ada. Macam bayang. Ni bayang kita ada kan? Ada tak? Ada. Tapi ada hakikat? Tak ada hakikat. Sebab dia dikontrol. Siapa kontrol? Kita dengan dia, nisbah kita kontrol. Kita bergerak, bayang tu bergerak. Kalau tuan-tuan bergerak, bayang diam. Tuan-tuan diam, bayang bergerak. Itu mungkin seminggu lagi. Aku jalan pasal bayang aku tak bergerak. Aku diam pula bayang aku bergerak. Ini dia macam ni. Ya, jadi nisbah bayang dengan kita. Nisbah kita dua ni. Kita dipanggil, kalau nisbah bayang lah, kita mutlak, bayang muqayyad. Kalau nisbah kita dengan Tuhan Allah Ta'ala mutlak, kita muqayyad. Apa muqayyad? Allazi quyyidah, mana dia diikat. Mana ada makhluk yang kewujudan dia terlepas dari taksis iradat? Ada? Tak ada. Mana ada makhluk yang ada dia terlepas daripada takluk kudrat? Ada? Tak ada. Semua terikat. Sebab itu dalam pengajian Usuluddin, al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat dia bertakluk, mana dia berperanan pada semua mungkin, semua makhluk. Bermakna sebelum kita ada, peranan iradat sudah ada. Iradat mana? Penentuan. Itu mana iradat. Ya, iradat mana? Kehendak, dengan mana at-taksis. Sabda Rasulullah SAW, Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Tuhan itu saja berlaku. Apa yang tidak dikehendaki Tuhan takkan berlaku. Jadi yang sedang, telah, sedang akan berlaku, semua masuk dalam masyiah, penentuan hebat daripada Allah Ta'ala. Yang tidak ada campur tangan sesiapa pun. Itu dia kata Tuhan sebenarnya, dia tidak perlu kepada sesiapa. Menentu, dia buat apa dia nak. Ya, itu maknanya. Jadi wujud kita dipanggil apa? Muqayyad. Wujud yang ditambat. Ada wujud Tuhan lawan muqayyad, mutlak. Apa makna mutlak? Dia terlepas. Dia tidak diikat oleh siapa. Siapa yang nak jadikan dia? Dia wujud dia asli. Ya. Kita wujud asal tak ada, memang berhajat kepada mujid pencipta. Itu kita tengok situ, Masya Allah, kewujudan Allah Ta'ala maha dahsyat. Sebab kalau sekiranya ya, yang didakwa Tuhan itu benda yang tidak ada wujud asli, contohnya macam patung-patung yang dibuat, batu-batu yang diukir, kayu-kayu yang dipahat, kemudian dia mengaku jadi Tuhan, itu terbalik kan? Sudah terbalik. Ya, mana tinggi martabat? Dia penyembahan ni misi daripada adna ilal a'la, daripada yang bawah kepada ke atas, baru dipanggil ubudiyah. Ya, martabat yang rendah makhluk menyembah martabat yang tinggi huwa Allah Ta'ala. Tapi kalau dia pergi sembah, dia ada akal, pergi sembah benda yang tak bergerak, itu salah, batal makna penyembahan, tak betul, silap, salah. Ya, apatah lagi pula yang tak ada akal pula.
Ambil tahi kawan, cari kat dahi, itu lagi tegur. Itu lagi babas sebenarnya. Ya, itu maknanya jahiliyah, maknanya mansubun ila jahl. Ya, kalau dia kena dia kejahilan dalam ketuhanan, dia tak faham, jadi dia mengambil. Sebab tu kita sebenarnya kurnia besar, dan may yahdillahu falah mudhillalah wa may yudlil falah hadiyalah. Siapa yang Tuhan bertunjuk, tak ada orang boleh sesatkan dia. Siapa yang tersesat, tak ada siapa boleh bertunjuk dia. Itu kembali pada hakikat. Sebab tu kita syukur banyak kepada Ta'ala, dengan izinnya, kasih sayangnya, kurnia dia, dicempakkan kita dapat beriman kepada dia. Walaupun kita tidak melihat Rasulullah SAW. Tapi kalau Tuhan tak kendaki, dia duduk sekampung Rasulullah pun, kita tak beriman. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab bukan tak beriman, dia menghalakan tentangan hebat kepada ya afdalul makhluqat, makhluk yang paling afdal huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna wajib. Mana wajib, mana akal tak terima, kita tak ada, dia mesti ada. Itu mudah ya. Dan makna mustahil pada akal ialah barang yang tiada diterima akal, adanya dia terbalik. Ada benda tu akal tak terima. Ya, pada Tuhan apa dia? Al-ajzu, lemah, al-jahlu, jahil. Itu benda akan tak terima kat Tuhan. Kalau benda tu ada, batal makna ketuhanan, sebab sifat kekurangan. Yang wajib bagi dia sifat kesempurnaan, al-ilmu, al-irada, al-qudrah dan seterusnya. Itu yang wajib. Yang tak sifat kekurangan, itu mustahil atas Ta'ala. Mana akal tak terima benda itu ada. Kalau ada Tuhan, itu bukan Tuhan jawab dia, jadi makhluk. Dan segala sifatnya, dan tiada mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Ada satu benda, meja ni, tiba-tiba dia tak ambil lapang, akan terima ke? Mana terima? Dia mesti ambil lah. Ya takhiz farak, dia mengambil ruang dia. Itu kalau contoh yang baru. Dan satu lagi makna harus. Hukum akal di tiga je, wajib, mustahil, harus. Itu kalau kita bercakap dengan kita biasa mudah lah ya. Kalau nak bahas apa wajib, apa wujub, apa mustahil, apa istihalah, itu panjang lagi ni. Kita ambil yang mudah aja. Dan makna harus pada akal lah, barang yang sah pada akal adanya dan tiada. Mana kalau kita kata Allah Ta'ala menjadikan langit bumi, terima tak? Terima. Kalau kata Allah Ta'ala tak jadi pun, terima. Tu hak dia. Dia nak buat boleh, tak nak buat boleh, tak ada siapa paksa dia. Maka dia jadi, itu satu daripada kekurniaan dia yang maha hebat, kasih sayang dia maha sempurna. Ialah dia memberikan nikmat sehingga tak terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Terlampau banyak maknanya. Iaitu seperti mengadakan Allah Ta'ala akan sekalian makhluk, apa hukum? Harus. Dan meniadakan akan dia, Tuhan nak padamkan tak ada pun harus. Itu maknanya tiga. Dia punya dasar dalam pembahasan kita akan datang mengenai sifat Allah, dia berkisar kepada tiga hukum. Yang sama ada letakkan serta taraf wajib, atau taraf mustahil, atau taraf harus. Wallah.